Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 3. Ya, sila Imam Menteri. Tuan Yang Ketua, pihak kerajaan prihatin terhadap aspek pengupayaan ekonomi dalam kalangan kaum wanita di negara ini. Justru dua inisiatif telah diperkenalkan di bawah bidang keberhasilan utama negara meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah ataupun NKRA-LIH yang diterjui oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu golongan wanita terlibat dalam aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Inisiatif tersebut adalah program Satu Azam dan program Membina Usahawan Wanita. Inisiatif pertama ialah program Satu Azam. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, program Satu Azam telah disertai oleh 106,967 orang peserta berbanding sasaran yang ditetapkan iaitu 97,393. Daripada jumlah tersebut, 70,224 orang peserta ataupun 65.65% adalah terdiri daripada golongan wanita. Inisiatif kedua pula ialah program Membina Usahawan Wanita, yang mana sasaran yang ditetapkan ialah melatih dan melahirkan 4,000 orang usahawan wanita bagi tempoh 3 tahun, iaitu 2010 hingga 2012. Inisiatif murni yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik dengan Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM, membolehkan golongan wanita melibatkan diri dalam bidang perniagaan bagi meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan mereka sendiri. Inisiatif ini berjaya melepasi sasaran yang ditetapkan, yang mana seramai 4,300 orang usahawan wanita terlatih berjaya dilahirkan di seluruh negara dengan pendapatan minimum 3,500 bulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Kejayaan pencapaian ini adalah berdasarkan 3 faktor utama. Faktor pertama adalah pihak kerajaan komited dalam melaksanakan inisiatif ini melalui pemantauan pencapaian yang dilaporkan dalam Mesyuarat Delivery Task Force DTF yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Melalui platform ini, agensi pelaksana dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memastikan inisiatif ini berjaya dilaksanakan dengan lancar. Faktor yang kedua, kejayaan usahawan wanita di bawah bidang keberhasilan utama negara ialah sistem sahabat yang digunakan pakai dapat memupuk nilai-nilai murni yang menjamin kejayaan perniagaan. Melalui sistem yang dilaksanakan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, para peserta membuat pinjaman kewangan secara berkumpulan 5 orang dan menghadiri perjumpaan bersama pihak agensi setiap minggu bagi tujuan pemantauan peningkatan pendapatan, mengenal pasti masalah dan pembayaran pinjaman secara berkumpulan. Sistem ini dapat memupuk sikap tanggungjawab, saling membantu dalam kumpulan dan perkongsian pengalaman. Peserta juga diberi latihan berkaitan keusahawanan dan keuangan oleh pihak Amanah Ikhtiar Malaysia. Faktor ketiga adalah sikap positif dan kerja keras yang ditonjolkan oleh wanita-wanita yang terlibat dalam golongan dalam program usahawan wanita ini. Pujian harus diberikan kepada usahawan-usahawan wanita ini yang mempamerkan kesungguhan mereka, komitmen dan iltizam yang padu dalam mendepani segala cabaran dan rintangan dalam perniagaan demi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Tuan Yang Ketua, bagi usahawan-usahawan wanita yang belum berjaya lagi meningkatkan pendapatan di bawah program ini, mereka tetap diberikan peluang dan pinjaman yang berterusan untuk memperbaiki projek atau perniagaan yang diusahakan. Peserta juga disarankan untuk mendapatkan khidmat nasihat dari pihak agensi berkaitan pemilihan jenis perniagaan, promosi, lokasi perniagaan dan tadbir urus kewangan bagi memastikan peserta berjaya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga, seterusnya berjaya dalam bidang perniagaan mereka. Terima kasih. Yang Berhormat Farid Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab dengan panjang lebar. Jadinya ini secara langsung menunjukkan bahawa kerajaan memang mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh wanita dalam pembangunan ekonomi negara. Tapi cabarannya adalah untuk mengekalkan kejayaan ini dan juga untuk menambah bilangan usahawan yang berjaya. Soalan
tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah apakah program khusus yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan kelestarian kejayaan ini dan nyatakan juga bidang yang paling tinggi yang telah diceburi oleh peserta yang berdasarkan kepada kejayaan yang telakar, dan apakah kementerian bercadang untuk meneruskan dan meluaskan bidang program ini termasuk perniagaan atas talian dan juga strategi pemasaran. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Paris Sulong di atas pertanyaan itu. Memang kerajaan kita sentiasa prihatin terhadap wanita dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan wanita berjaya dalam semua bidang, termasuk dalam bidang perniagaan. Sebagai menjawab soalan tentang apakah bidang-bidang yang telah berjaya diceburi oleh usahawan wanita ini, ada 6 bidang yang mereka yang begitu popular lah. Pertamanya bidang perniagaan, perkhidmatan, pembuatan, pertanian, ternakan dan nelayan. Dan yang paling digemari ialah perniagaan, iaitu seramai 3,103 usahawan wanita terlibat dalam bidang ini. Perkhidmatan pula nombor 2, 583 usahawan yang terlibat, dan pertanian 244 orang usahawan wanita. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ini berjaya kerana setakat ini dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh kementerian bersama-sama dengan AIM, bahawa rata-rata wanita yang telah disebutkan tadi 4,300 ini berjaya untuk mengekalkan pendapatan mereka di tingkat 3,500 dan sehinggalah 10,000. Hanya 9 orang saja yang pada masa ini tidak dapat dikesan. 797 orang kekal mendapat pendapatan 3,500 bulan. 925 orang 3,500 hingga 5,000 sebulan. 1,563 orang pendapatan mereka 5,000 hingga 10,000. Manakala 1,006 orang lagi mendapat pendapatan 10,000 ke atas. Ini menunjukkan kejayaan, dan insya-Allah kementerian ini akan bekerjasama secara strategik lagi dengan agensi-agensi yang lain termasuklah AIM untuk terus menambah lagi bilangan wanita kita yang terlibat dalam bidang usahawan. Bagi tahun 2013 ini kita mensasarkan 1,000 orang lagi wanita yang akan terlibat dalam bidang usahawan ini di dalam program transformasi kerajaan 2.0 insya-Allah. Terima kasih. Ini terima kasih Tuk Speaker ini pasal masalah wanita ni. Ya. Dia laki-laki pun boleh. Boleh tanya. Boleh. Tak salah. Kita perhatikan pada wanita. Yang Berhormat Menteri, saya terlebih dahulu muji kaum wanita yang terlibat dalam perniagaan. Kerana rekod menunjukkan bila wanita pinjam, dia bayar. Tapi ada juga kes-kes yang tak bayar lah. Tetapi kebanyakannya mereka adalah good paymaster. Cumanya, kalau kita lihat di bawah, pengembangan ataupun jumlah wanita yang berniaga, kalau dibandingkan dengan laki-laki di bawah, dia punya multiplying effect tu agak kurang. Ini disebabkan saya kira, Tuan Menteri, tidak ada pemantauan di peringkat bawah, di peringkat daerah khususnya. Sebab itu apakah cadangan kerajaan bagi memastikan, bagi pinjaman satu, tetapi pastikan mereka ini mendapat bimbingan yang lebih berkala, mendapat bimbingan yang lebih terancang, agar mereka ini bukan saja diberikan pinjaman dan terus berada di level itu, tetapi ditingkatkan supaya menjadi wanita-wanita yang berjaya, akhirnya membawa negara kita ke cemerlang. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Terima kasih atas pertanyaan yang berhormat daripada Sungai Petani. Memang betul wanita ini kalau diberikan pinjaman nombor 1 tentang pembayaran balik. Rata-ratanya mengikut pemantauan kita 90% hingga 99% dibayar balik. Itulah kelebihan kaum wanita. Disebab memang sekarang ini kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membangunkan kaum wanita dalam bidang perniagaan.
Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini bahwa memang pemantauan dilaksanakan melalui program AIM dan bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Pemantauan adalah dibuat secara intensif. Sekurang-kurangnya 3 lawatan ke rumah atau lokasi perniagaan projek dibuat oleh pegawai agensi. Pemantauan juga dibuat meliputi aspek peningkatan pendapatan, kemajuan perniagaan dan masalah yang mereka hadapi. Kalau pinjaman melalui AIM ini, mereka mengadakan pertemuan setiap minggu, begitu kerap sekali setiap minggu. Dalam pertemuan itu mereka akan membincangkan adakah mereka menghadapi masalah, adakah mereka memerlukan lagi pinjaman yang lebih besar, dan adakah mereka memerlukan latihan. Dan juga latihan diberikan dari segi perniagaannya, dari segi cara menjaga keuangan mereka. Ini semua diberikan bukan saja oleh AIM tetapi juga oleh agensi yang lain. Dan kementerian saya juga secara berterusan mengadakan banyak program untuk melatih kaum wanita kita supaya seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Paris Sulong tadi, kita dapat lestarikan pembangunan wanita di dalam perniagaan ini, insyaallah. Terima kasih Yang Berhormat.